Please lah perempuan, please jangan jadi bodoh untuk lelaki trash. So, I nak cakap tolonglah bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Tak apalah, biarlah nipis. Okay. Hi guys. So first of all, I nak cakap thank you so much kepada korang yang dah subscribe dekat channel I and dah tengok video I. Okay, so hari ni I nak cakap pasal kecantikan. Siapa je yang tak suka dengan kecantikan kan? Semua orang nak jadi cantik, semua orang nak jadi handsome, semua orang nak jadi lawa. And zaman sekarang ni berlumba-lumba orang nak jadi cantik. Tapi sekarang ni dah senang kan, petik jari je dah boleh jadi cantik lah dengan teknologi yang kita ada sekarang. Cakap je apa, yang tak tajam boleh jadi tajam, yang besar boleh jadi kecil, yang kecil boleh jadi besar, yang nipis boleh jadi tebal. Tetapi kena ingat, tak semua perubahan korang buat tu confirm akan berakhir dengan perkara yang indah. Kadang-kadang ini juga boleh bertukar menjadi mimpi ngeri, terutama sekali bila pembedahan yang korang lakukan tu tak berjaya ataupun gagal. And antara contohnya adalah, jom kita tengok. Okey, jadi yang pertama adalah Jocelyn Wildenstein. Okey, jadi ini adalah wajah Jocelyn before dia buat pembedahan plastik, which is cantik sebenarnya. Jocelyn ni dikenali sebagai seorang wanita yang cantik and at the same time dia ni ada 2 orang anak. Hasil perkahwinannya dengan seorang usahawan seni yang sangat kaya raya. Tetapi segala-galanya berubah apabila pada suatu hari Jocelyn telah menangkap suaminya berada di atas katil bersama seorang perempuan Rusia yang pada ketika itu berumur 21 tahun guys. Korang rasa kalau korang jadi Jocelyn, korang buat apa? Mesti korang akan belasah laki korang ke ataupun tinggalkan laki korang. Tapi lain dengan Jocelyn ni. Sebab apa? Jocelyn ni memutuskan untuk memenangi hati suami dia balik dengan membuat pembedahan plastik untuk menjadi lebih cantik. Dan dia telah membelanjakan sebanyak 4 juta USD untuk melakukan pembedahan plastik tadi. Korang tengok, ini adalah rupa baru dia. And malangnya pembedahan plastik tu tak berjaya guys. Muka dia yang cantik tu jadi makin teruk. Hei, kesian gila kot. Kenapa lah kau ni? Please lah perempuan, please jangan jadi bodoh. Jangan korbankan diri korang semata-mata untuk lelaki trash macam laki Jocelyn ni. Sebab tak worth it langsung kot. And yang lagi kesian sekali adalah orang juga menggelarkan dia sebagai The Bride of Wildenstein, di mana ianya merujuk kepada The Bride of Frankenstein. Kesiannya, ya Allah. Tolonglah, okay girls, please jangan jadi bodoh sebab lelaki trash. Kalau aku dah tinggalkan dah. Okay, next. Yang kedua adalah Pete Burns, di mana dia merupakan bekas penyanyi kepada sebuah brand daripada British. Okey, jadi ini adalah wajah asal Pete Burns. Muka dia okey lah, muka normal lah, muka lelaki macam biasa kan. Pete Burns ni agak kesian lah sebab pada mulanya dia ni plan untuk menyuntik ataupun inject beberapa implan di dalam bibir dia ni tau. Sebab macam biasa manusia ni tak pernah bersyukur. Dia rasa bibir dia ni terlalu nipis, jadi dia nak tebalkan sikit lah. Walau bagaimanapun, malang tidak berbau apabila kesilapan berlaku di mana injection itu membuatkan bibir dia menjadi rosak guys. Sebab terlalu banyak filler yang dimasukkan. Oh my god, macam mana lah boleh buat salah ni? Ini adalah wajah sekarang Pete Burns. Korang, my god, kesian gila. Ya Allah. Korang tengok comparison before and after, okay? Berbeza kot.
Jadi pada awal tahun 2006, Pitt ni dah confess yang dia ni telah menghabiskan hampir ke semua wang simpanan dia demi untuk melakukan 18 kali pembedahan rekonstruktif ataupun membetulkan balik wajah dia tau. Lepas prosedur bibir dia tu mengalami kegagalan, tetapi macam biasa malang tidak berbau lagi. Benda tu tak berjaya pun. And sampai sekarang muka dia tetap macam tu. So, I nak cakap tolonglah bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Tak apalah, biarlah nipis. Okay. Okay, next. Yang ni mesti I rasa ramai antara korang yang tahu kan, sebab dia ni antara yang paling famous lah. Kes pembedahan plastik yang gagal. Jadi ianya berkenaan dengan Hang Myoku. Jadi Hang Myoku ni merupakan seorang model daripada Korea Selatan dan dia dah start buat pembedahan plastik ni sejak umur dia 28 tahun. And at first, pada mulanya semuanya berjalan dengan lancar tau. Setiap kali dia buat pembedahan, dia dapat apa yang dia nak. Untuk korang yang nak tahu muka asal dia, okay, ni muka asal dia. Cantik kan actually. Back to the story. Kan mula-mula kan everything kan smooth je, lancar. Dia dapat apa yang dia nak kan. Tetapi lama kelamaan dia ni asyik datang je tau dekat klinik untuk buat pembedahan plastik. Sebab dia ni dah macam ketagih. Dia tak pernah rasa puas. Dia keep on nak ubah-ubah wajah dia sehingga kan doktor-doktor dekat klinik tersebut dah tolak. And sampaikan ada doktor dekat klinik tu cakap dengan Hang Myoku ni, dia cakap, apa lagi lah yang kau nak lagi Hang? Muka kau ni dah everything dah perfect dah. Dah tak boleh nak tambah lagi dah. Aku rasa kau ni dah obses ni. Aku rasa kau ni dah macam ada gangguan mental. Punya obsession terhadap nak buat pembedahan plastik ni dah macam kirakan tak normal dah. Benda ini membuatkan Hang Myoku ni jadi marah tau. Dan lepas tu korang tahu tak apa dia buat? Yes korang, dia balik rumah and dia dah inject muka dia dengan menggunakan minyak masak. OMG. And menurut dia berharap masa tu minyak masak itu akan berkesan sama seperti kalau dia inject botox. Apa kena mengena minyak masak dengan botox lah? Diingatkan kalau inject guna minyak masak boleh jadi glowing kot. Sebab macam minyak Ini adalah gambar dia selepas dia inject minyak masak dekat muka dia. Oh my god, kesian gila. And menurut info, disebabkan muka dia ni terlalu besar dan menjadi terlalu bengkak, ianya menyebabkan dia ni susah tau nak buka mata dia tu. And disebabkan struktur muka dia ni kena face shaming korang dengan budak-budak di kawasan kejiranan rumah dia. And diorang panggil Hang ni sebagai kipas berdiri. OMG. Oh yelah betul lah. Sebab menurut info, dia kata badan kecil tapi muka besar. Yelah, kipas kan, kipas berdiri tu kan macam kipas tiang. Lepas tu bulat kipas kan. Macam-macam je budak ni Dan disebabkan kes Hang Myoku ni menjadi tersebar di televisyen Korea, para penonton ni dia rasa simpati tau. Dia rasa kesian sangat dengan apa yang telah dialami oleh Hang Myoku ni. Dan disebabkan itulah penonton-penonton yang prihatin ni telah menghantarkan sumbangan kepada Myoku untuk melakukan operation untuk mengecilkan kembali muka dia tu. Dan pada sesi pertama pembedahan, doktor telah berjaya mengeluarkan 60 gram bahan asing daripada muka Hang Myoku dan 200 gram bahan asing daripada leher dia. Dan selepas beberapa sesi, akhirnya doktor dapat mengecilkan muka Myoku ni. Tetapi sayangnya, muka asal dia ni tidak dapat dikembalikan guys. And muka dia still consider macam muka yang rosak akibat apa yang dia telah buat sendiri tu kan. Okay, Next adalah Sahar Tabar. Jadi Sahar Tabar ini merupakan seorang gadis daripada Iran. Dan Sahar ini sangat obses dengan Angelina Jolie. I rasa ramai kot yang tahu pasal Sahar ni. Jadi ini adalah muka asal Sahar before dia membuat pembedahan plastik. Cantik. Serius cantik. Cantik gila.
Okey, jadi kisah dia disebabkan Sahar ni terlalu obses sangat dengan Angelina Jolie. Dia ni nak ubah wajah cantik dia ni jadi sama macam idola dia tau. Dan disebabkan itulah dia telah melakukan pembedahan plastik sebanyak 50 kali guys. Dan selain daripada itu, dia juga diet untuk mendapatkan berat badan seberat 34 kg. Jadi ini adalah rupa Sahar selepas dia membuat pembedahan plastik untuk ikut muka idola dia tu lah. Oh my god. Korang rasa sama tak? Korang rasa I letak so sebelah korang rasa sama ke dengan Angelina Jolie? Korang rasa worth it tak? 50 kali sakit-sakit buat pembedahan plastik, hasil dia macam ni. Jadi masa Sahar ni upload gambar selepas pembedahan plastik dia ni dekat Instagram, awal-awal dia dah kena cyberbully dah. Apabila netizen telah komen gambar dia, ini bukan Angelina Jolie, ini macam zombie dah. And ada juga orang cakap muka Sahar ni dah macam karakter dalam cerita kartun The Corpse Bride. Jadi menurut info, obses yang dialami oleh Sahar ni digelar sebagai body dysmorphic disorder, di mana ianya merupakan gangguan mental di mana seseorang individu itu terlalu obses dengan kecacatan ataupun kekurangan pada diri dia. Dia rasalah. Jadi disebabkan itulah dia akan melakukan apa sahaja demi untuk mencapai kecantikan yang dia ingini. Okay, next adalah Jordan Park. Kali ni pula seorang budak lelaki yang terlalu obses dengan Kim Kardashian guys. Jadi ini adalah rupa asal Jordan. Okey lah, muka dia normal lah, tak ada cacat celah, everything is okay. Jadi disebabkan keobsesan si Jordan ni terhadap Kim Kardashian, akhirnya dia telah membuat keputusan untuk membuat pembedahan plastik agar menukar wajah dia sama seperti Kim Kardashian. Dan dia telah mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun dan telah membelanjakan sebanyak 150,000 USD dollar. Oh my god, banyak gila duit dia orang buat benda-benda macam ni. So ini adalah rupa dia selepas pembedahan plastik tadi. What do you think? Korang rasa sama ke tak dengan Kim Kardashian tu? So bagi netizen, pembedahan plastik ni consider gagal lah, sebab muka dia yang elok tadi tu jadi macam ni, macam pelik sikit kan. Tetapi bagi Jordan sebaliknya, bagi dia pembedahan ini berjaya. So kalau dia rasa macam tu, okey lah. Okay korang, so next lepas ni adalah pembedahan plastik, di mana macam before ni kan orang nak jadi makin cantik kan. Okay, after this pelik sikit sebab apa? Sebab dia melakukan pembedahan plastik untuk menyerupai binatang ataupun haiwan. Okey, jadi yang pertama adalah Dennis Evner. Okey, jadi ini adalah rupa asal Dennis ni, which is normal, tak ada cacat celah langsung. So Dennis ni dekat negara Amerika sana dikenali sebagai Catman ataupun Stalking Cat. Hal ini disebabkan apa? Sebab dia ni telah menjalani pembedahan plastik yang amat luar biasa guys, di mana dia telah meminta untuk menukarkan mukanya menjadi seperti seekor harimau. So inilah muka dia selepas ditukar menjadi harimau. Oh my god. Jadi antara perubahan ataupun pengubahsuaian yang telah Dennis lakukan termasuklah dia melakukan tattoo. Dia menggunakan tattoo macam jadi macam harimau lah. Selepas itu dia juga melakukan implant transdermal ataupun transdermal, I don't know, di mana ianya berfungsi untuk membolehkan misai tumbuh. Oh my god, kalau korang tengok dekat gambar ni, yes, memang misai tumbuh korang macam misai harimau. At the same time, dia juga membuat implant subdermal, di mana ia telah mengubah bentuk mukanya dan mengubah pembentukan gigi dia menjadi kelihatan sama seperti seekor harimau. So ini adalah outcome muka dia ni. Yes, dia memang ada taring korang macam harimau. Okay, so next. Okay, yang terakhir adalah Eric Sprague. Jadi Eric ni telah dilahirkan pada tahun 1972. Ini adalah rupa dia. Jadi Eric ini merupakan salah seorang antara orang yang terawal mempunyai lidah yang bercabang. Apa pengubahsuaian yang Eric lakukan?
dia ni telah mengambil keputusan untuk mengubah diri dia untuk menjadi reptilia, guys. Oh my god. Jadi dia telah membuat tattoo seluruh badan dia, di mana proses dia buat tattoo ini berlangsung selama 700 jam, guys. Dan selain daripada itu, kalau korang tengok kat gambar ni, dia juga telah menanam 5 tanduk teflon di bawah kulit kening dia. Dia juga telah memasukkan giginya menjadi taring yang panjang. Dia juga telah melakukan bifurasi pada lidahnya dan peregangan septum serta telinga, di mana akhirnya ianya telah menjadikan Eric sebagai seorang manusia reptilia jadian. So what do you think, guys? Korang rasa seram tak? Jadi conclusion dia, manusia ni memang tak pernah pun puas. Manusia ni memang tamak. Bila dah cantik, dia nak lagi cantik. Dia nak buat. Lama-lama dia jadi obses tau. Sakit tu kadang-kadang dia rasa obses dengan sakit tu. Dia rasa nak lagi. Yang I geram sangat tu, macam kes-kes yang tunjuk tadi tu, orang tu consider sempurna lah dia punya fizikal dia tu. Bukannya ada kekurangan ataupun kecacatan pun dekat rupa ataupun badan diorang yang boleh membuatkan diorang ni malu, kan. Jadi kita ni sebagai manusia kenalah sentiasa rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan telah ciptakan untuk kita. Bagi nasihat. So apa-apa pun, just love yourself, okay? So thank you so much kepada sesiapa yang dah tengok. Jangan lupa tekan like untuk video ni. Okay, so bye.